A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni ilman nafi'a warzuqni fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini zabahahuma biyadaihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala shifahihima aw kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita, Nabi kita, Rasul kita. Juga selawat dan salam kita kepada ahli keluarga Nabi, anak beranak Nabi dan para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur, sama-sama terima kasih ke hadirat ilahi. Sama-sama kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah Taala berterusan nikmat dan rahmat dia kepada kita. Ambo dan demo supalah hari ini alhamdulillah boleh kita berada di stesen kita iaitu Al-Huda Channel. Maka hari ini alhamdulillah kita dengan selamat, dengan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita boleh bertemu pula. Kita boleh bertemu pula di channel kita ni. Maka siapa pula seminggu sekali giliran ambo, yang mana hari Selasa pukul 2 petang, siapa ke 3:30 insya-Allah kata uzur apa. Maka hari ini sebagaimana kita tengok keadaan suasana semasa umat Islam seluruh dunia duk bergaduh tentang gerbang satu ibadat yang Allah Taala menggalakkan hamba-hamba dia umat Nabi Muhammad, iaitu berkorban. Maka korban ni boleh dikatakan setiap tahun umat Islam di tempat kita khususnya dan umat Islam di seluruhnya semua saat ni tu pakat-pakat gerbang, pakat-pakat buat jamuan di hari yang mulia, di hari raya Aidil Adha. Maka alhamdulillah dengan masa dah tiba, waktu pun panggil suasana saat ni tu dah pun munasabah dah untuk kita nak bicara tentang gerbang lebih kurang. Maka di petang ni sebelum amo nak baca kitab seterusnya tentang berkenaan dengan kitab Nuqtatul Mazahib kita, lebih dulu amo akan cerita sikit sebanyak tentang gerbang ataupun perkara yang sakut paut dengan gerbang. Jadi kita orang Islam, kita sedia maklum bahawasanya ibadat kita kepada Allah Ta'ala ni bermacam-macam pesing, berbagai-bagai keadaan beribadat kepada Allah. Ulama ni menama macam tu, ulama tu menama macam tu. Jadi kesimpulannya ibadat ni adanya ulama kata ibadat badaniyah, ibadat yang merupakan guna tubuh badan kita buat ibadat. Seperti kita semayang, seperti kita puasa, itu ibadat yang merupakan badaniyah. Ada di antaranya ibadat maliyah. Ibadat maliyah, ibadat yang
Yang kita kena gunanya harta jiwa, harta kita. Duit pitih kita. Seperti kita gerbang, seperti kita khairat, seperti kita buat masjid, buat gapo kebaikan, sedekah pawah kita, tu ibadat juga. Adanya ibadat kita merupakan dua-dua sekali, iaitu adanya badaniyah dengan maliyah sekali, iaitu ibadat haji kita. Kita kena buat dengan kita sendiri, kena masuk duit pitih kita, tamai kapal, tamai kapal dan bayar rem demo di masa kita beribadat haji di Mekah Al-Mukarramah. Tu semua tu ibadat berlaku. Maka ibadat ni dia ada ketentuan dia. Ibadat ni kegunaan dianya ada kala untuk nak menyenangkan kita di akhirat lagi akan datang. Ibadat ni untuk nak selamat kita di dalam alam barzakh. Dalam alam barzakh adanya ibadat untuk nak menyenang kita di mahsyar. Adanya ibadat kita nak menyenang kita ketika kita lalu lintas siratal mustaqim ke syurga lagi akan datang. Macam-macam perjalanan kita kerana jauh lagi setiap orang. Amor dan demo jauh perjalanan. Hak kita nak pergi ni jauh, tak usah tepi ada angin lah. Kita nak pergi ni jauh sekali. Tu. Maka bila jauh dah, bila perjalanan kita ni jauh, banyak lagi lakoh-lakoh nak sapa ke syurga lagi akan datang. Maka di tengah jalan kita kena sediakan bekal-bekal kita dan mengelakkan kita daripada bahaya-bahaya akan menipu di tengah jalan. Maka di antaranya ibadat gerbang kita yang kita telah maklum, sebagaimana Nabi pun dia cerita dalam hadis dia bahawasanya gerbang ni satu ibadat yang boleh tolong kita, yang boleh tolong kita di pada masa esok. Di pada masa ni macam-macam cerita dalam hadis Nabi. Kesesaan orang duduk di pada masa esok ni banyak macam. Panah tak ada kena kira dah. Macam-macam manusia hidup di pada masa esok. Panah ni sebagaimana yang dalam hadis Nabi dia cerita peluh seseorang saat itu, ada sekat betih, ada sekat buku lali, ada sekat poho, ada sekat perut, ada sekat dada, ada sekat hujung telinga, cuping telinga, yakni di bawah hidung. Manusia saat itu panggil duduk dalam lemah dalam keadaan peluh-peluh seseorang. Maka kita bila kita berada di alam barzakh ataupun alam mahsyar lagi akan datang, tu apa nama, tak ada dah kita ni nak jumpa dengan gaib, nak jumpa dengan mati, tak ada dah. Nak jumpa dengan gaib, nak jumpa dengan mati, tak ada dah. Tu hanya kita ni tak ada temu dengan mati, tak temu dengan gaib, tak temu dengan apa dah. Kita kena hadap ke depan semata. Kalau seni pun seni, kalau tak seni pun tak seni lah. Hal ni kebimbangan kita di hari ni. Maka di antara jalan nak bawa keselamatan kita di pada masa esok, tak lain tak bukan ialah korban kita yang kita ibadat di hari ni. Yang kita duk ibadat tiap tahun kita gerbang. Tahun kemarin pun gerbang dah, tahun nung pun gerbang dah, 10 tahun lepas ni kita gerbang dah. Boleh dikatakan setiap tahun kita gerbang. Maka gerbang ni apa faedah dia nya? Gerbang ni kita maklumnya dalam hadis Nabi pun cerita, gerbang ni nak menyelamatkan kita daripada seksa kita, susah kita, payah kita yang kita nak berjalan di pada masa esok. Kerana di pada masa ni panas tak kena berkecek dah. Macam-macam hadis Nabi dia cerita panas matahari di pada masa esok lagu mana. Tu habis-habis kita ni tak ada kais caping pun. Tu tak ada secaping pun kita. Di pada masa esok. Tak ada nak tergeduh ke mana, duk klik tengah padang. Mati tak mati dah. Duk gis mata. Maka dalam tengah perjalanan kita ni nak sapa ke mahsyar, nak hipungnya, nak ladungnya manusia di sana saat itu, bukan sehari dua, bukan sebulan dua, bukan setahun dua. Tak tahu masa Nabi tak royak berapa lama kita akan duduk situnya.
Hani keadaan kita lagi akan datang. Bila kita bangkit daripada alam barzakh, alam kubur, kita akan berjalan di mahsyar. Hani keadaan kita. Maka Nabi pun royak masalah gerbang kita. Nabi kata azimu dhahayakum. Azimu dhahayakum. Nabi kata comelah, besarlah gerbang-gerbang kamu. Fa innaha 'ala sirati matayakum. Kerana gerbang saat ini ala sirati, di atas titian, di atas perjalanan, di atas jalan nemu sana itu, matayakum, ialah penaikan kamu. Jadi gerbang kita ni kita reti bahasanya ialah jadi penaikan kita. Pokcik-pokcik weh duduk di kampung tu, abang-abang kita, adik-adik kita yang ada kemudahan ni gerbang ni hak Nabi royak. Hak Nabi royak. Jadi penaikan kita. Jadi kita sedia maklum ke kampung pun kita gerbang, kita tanya apa nak naik. Aku nak naik belakang dia di akhirat esok. Di waktu panas, di masa yang sangat-sangat panas, aku nak naik belakang dia, aku tak kena berjalan, dia akan bawa aku. Ibadat gerbang aku ni lah. Bimbing aku, bawa aku. Tanggung aku di masa udara yang sangat panas, tidak ada bandingnya di dunia. Ni beruntung orang yang gerbang, orang yang ada kemampuan untuk boleh gerbang. Maka kita umat Islam hari ni kita kena utamakan ibadat ni. Jangan kita mati dulu baru anak kita nak gerbang kita. Baru bakat tanya baba boleh ke tak kita nak gerbang ke cik kita. Masa dia hidup dulu tak boleh gerbang dia. Kita anak dia nak gerbang boleh ke tak? Nak boleh kok mana dia mati dah. Ya gerbang ni dia kena niat, kena gapo. Kena dia tu niat, kena gapo. Jadi kita nak gerbang kepada dia saat ni tu, dengan dia tak niat tak boleh. Tak jadi hak dia. Lain kita gerbang harta pahala kita. Kita gerbang niat pahala gerbang ni harta kepada dua ibu bapa aku. Itu hasilnya daripada gerbang kita ataupun ibadat kita kepada dia. Sebab itulah kita ni hidup ni carilah sekadar. Dalam seumur hidup pun tak apa dah. Sebab tu mazhab Hanafi dia kata wajibatun fil umri marratan. Wajib sekali dalam umur pun tak apa dah. Wajib mazhab Hanafi. Tapi kata wajib ni min ahlil amsar, puak hidup bandar. Puak hidup le Kedah. Puak hidup bandar ni wajib sekali setahun mazhab Hanafi. Ada pun orang duduk kampung sunat juga macam mazhab-mazhab lain lah. Ni lain sikit mazhab Hanafi. Kalau duduk bandar nak kaya tak orang bandar ni wajib gerbang setahun sekali. Tengok tu. Walau sekali dalam umur hidup pun tak apa dah. Lepas dah nak ayat tu. Tu nak ayat pentingnya gerbang. Tu hak Nabi dak royak. Jadi kita faham daripada hadis Nabi ni buku gerbang ni. Buku gerbang ni Nabi kata azimu dhahayakum. Besarlah, comelah. Tu. Apa gerbang-gerbang kamu? Fa innaha 'ala sirati matayakum. Kerana dalam perjalanan nemu lagi akan datang sebagai tungenge, sebagai penaikan kita di akhirat lagi akan datang. Jadi kita reti Nabi suruh comel. Nabi suruh kita comel gerbang kita. Kita reti lagu mana Nabi suruh comel tu? Azimu, mana membesar. Membesar. Wak jadi sungguh. Wak jadi besar benda tu, jangan buat main-main. Wak comel. Maka comel ni macam-macam. Macam-macam orang faham daripada kelima hadis Nabi kata azimu ni. Ada setengah tu dia hiasi lembu, hiasi kambing hang buat gerbang tu, dia jangok comel tidur dalam kelambu dia. Pagi-pagi kokok tai. Bila nak sendung dia dalam kelambu tak kena nyamuk, mandi nak hari, sakuk bunga ditekak, sakuk bunga ditanduk, lembu besar molek. Tu ada setengah. Ada setengah tempat-tempat ni macam tu dia buat. Pak kita ni dak azimu sini, pak kita ni kita nak jaga apa? Lembu yang cukup seekor. Lembu yang cukup seekor. Yang pentingnya lembu besar, lembu gemuk dan lembu tidak ada kecacatan. Tak ada cacat dak, tak ada kurang dak.
Kan tak ada telinga sebelah ke, ekor kudung ke, tanduk patah sebelah ke, jalan kecok ke, tak. Lembu yang sempurna. Lagi pula nak lembu besar. Lembu besar supaya orang tua kita jamin dulu. Cuba kita paling italik belakang kita. Masa 50 tahun dulu. Teka kita budak-budak. Lagu mana orang tua kita gerbel dalam kampung dulu? Cik kita, cikwa kita, cik kita, ayah kita, weh kita gerbel masa dulu. Lembu besar-besar gerbel dalam kampung. Tak ada macam pula ni. Ni kita patut, kita orang kampung ni patut kita kena suluh kembali pula. Hari ni orang gerbel ramah tak semacam orang dulu. Orang dulu dalam kampung 2-3 ekor ya. Tupa riuh dah, tahu dah. Kata lembu nak gerbel tu lah, aduh heret kalau benar tu kak wih, ceruk apa tu kak. Allah, goh wah terai tu kak. Tanduk panjang, supaya ada belaga di nakal si Tamarak lah ni. Besar lembu nak ayat tu orang dulu. Untuk nak buat gerbel. Baru kita bahasa yakin kata nak naik 7 orang tu kak. Hari ni banyak orang gerbel, tapi lah. Lembu tengok gaduh-gaduh kata kau rusak, kata kau kijek. Tu nak ayat kata kecil menang. Kita agak kata lembu ni gerak dah bawa 7 orang. Tak tahulah ambo. Ambo pasal tak jamin. Nak jamin tak berani. Nak jamin tak berani kata lembu tu gerak. Sabit ada wirupu ni terang naik dah boleh 3 orang dulu. Tak usah kata naik sampai 5-7 ke mampu. Patah pinggir terang naik boleh 3 orang dulu kerabat tengok gerak ke tak. Kerana kita tengok di hari ni Allahu Akbar. Gerbel, ibadat gerbel ni jadi satu penegak pula. Jadi satu penegak pula. Yang penting siapa umur, yang penting siapa umur, yang penting siapa umur. Kau tengok di hadis Nabi ni bukan siapa umur saja dah. Nak wi cukup lekat. Siapa umur ni satu dah. Tapi nak wi lembu tu besar, lembu tu besar molek. Wi boleh tanggung 7 orang kerana 7 giyah. 7 giyah ni mana 7 orang ni akan naik belakang dia akan bawa. Bakal tengok pula hadis riwayat oleh Siti Aisyah pula. Hadis riwayat oleh Siti Aisyah, dia kata Nabi kata kena di akhirat esok lembu ni akan mari cari kita, lembu ni akan mari jumpa dengan kita, lembu ni akan tanggung kita, bawa kita taklah belakang dia. Dia mari saat itu Nabi Nabi kata kena mari dengan bulu-bulu. Dia mari tu dengan bulu-bulu, dengan tanduk-tanduk, dengan kuku-kuku itulah. Jadi kita reti bahasanya lembu hak kita gerbel lah ni Tuhan bakit di akhirat esok untuk bawa kita, untuk kita tunggal sama tara. Nak wisapa di pada masa, nak hidup di ladung kita di sana. Tu kegunaan kita. Tapi hari ni haluh. Kecil lah jauh. Kita tengoknya siapa umur saja. Tapi lembu haluh kecil je. Besar sikit pada kambing, 3 ekor kambing, 1 ekor lembu, gitu nampak. Tu. Apa ada ke tak gerak ke tak? Tak tahu, wallahu a'lam. Sebab tu hari ni kita kena picerana. Kita kena pesak semula. Kalau nampak tak yakin mana carilah dalam hidup kita, cari besar. We cari besar, tanduk panjang, tubuh besar, goh terai tu. Goh putih terai, tekak ada besar batin nyo. Tu. Baru kita masa puas hati tidur jenera, kita gerbel dah. Ni kalau kena hak kecil ke hati kita duk pawah. Ya kau tak ya, ya kau tak ya. Pakak cari hak kecil belaka. Gerbel nak tahu. Gerbel tahu. Sebab tu kita belum pada mati ni kita boleh cari duit pitih kita walau mahal sekalipun. Walau 5,500 segi tapi besar. Duk tambak tepi rumah tak berani nak masuk, kena masuk dengan tembang. Tanduk tajam supaya dengan lembu hendak belaga di nak konsi Tamarak ni. Lagu tu puas hati. 5 orang main, 7 orang main-main dia. Nyok ke bawa kita. Amo bimbang takutnya hak kecil ni ke naik 3 orang tak agak dah tu malah berjalan akhirat esok. Boleh buat terusung dah. Buat terusung. Pian naik dulu ni weh, wan terusung. 3 orang dulu, 4 ni jalan. Lagu tu kaya sungguh lah. Benda duduk dapat kita, tak tahu hakikat sebenar lagu mana. Tapi kita duduk atas dunia belum pada mati ni, kita beringatlah, carilah hak besar. Pakat cari hak besar, jangan pakat cari hak halus.
Allahu Akbar. Ya berat lembu. Tanya seorang tu dia tu. Tu dia tambah tepi tu tambah tepi lu 4-5 nes tepat lembu gerbang belakang. Allah. Ha tu. Nah, zaman dulu nak ajak tahu dah putus belaga selalu dah. Ha dah temu sama dia tak akan rupu dah duk tebung dah. Duk ni. Nak ayat kata besar zaman dulu. Ha bertebuh tu dah nak ayat lembu besar. Suara serak bawa tubik dah. Lah ni kena hujan. Nak ayat anak je hari ni. Ha lagi pula gerbang hari ni merupakan sepengah kilo makan daging. Ha ni pun satu juga kita nak ubahkan. Kerana benda ni benda ibadat. Biar kita kena ada dalam gerbang kita ni khusyuk dan khudu' kita kepada Allah Ta'ala. Ha, kita hari ni tak. Kadang-kadang gerbang kita di hari ni merupakan seolah-olah kita calon. Dia mau pergi kawan 3. Oh jadi dia kawan makan daging. Oh marilah mari tak ada apa. Kita bakar kita apa. Siapa tak sedekah pun ada. Makan rangah semata. Ha ni pun ada juga. Jadi benda ni jadi sepengah calon. Sedangkan benda ni ibadat. Ibadat luar-luar tu panggil. Ha ni syariat gerbang ayat kata. Sebab itulah kita hari ni kena beki belaka, Hak tak comel terbakat beki. Maklumlah kita ni hidup dalam kejahilan. Kita kena beki, kena ubahkan mana sesuai kita ubahlah. Tak ada orang lain nak ubahkan diri kita melainkan diri kita je. Kejahilan kita telah menjadi kesesatan kita. Hari ni dah kita tahu dah dengan dah sikit sebanyak kita pakai ubah lagi. Tu. Dalil mana hari ni kata celau? Dalil mana kata celau? Bila nak bagi daging hak kita ambil dah pagi kita gerbang, Allahu Akbar. Taruh lagi. Ada sebeseng taruh. Pilih pula tu. Daging hak molek-molek buh dalam beseng tu, Daging hak tak molek buh tu. Kena. Hak ni hak nak pergi sedekah demo. Ni nampak sekali kata ni. Jadi kita gerbang nak makan daging je. Tu. Bukan limardatillah dak. Tak ada redha dak. Jadi bahasa saya lagi kita gerbang pun. Sedangkan gerbang ni untuk hikmat dia apa nama? Untuk nak wisumenge dan juga nak tolong puak paki-paki miskin yang tidak ada kemampuan di hari biasa nak beli daging lembu, nak beli daging untuk makan anak beranak dia. Setahun sekali Islam ni yang menggalak bakat hidupkan iaitu ibadat gerbang. Ibadat gerbang lah nak keracai daging tu makan puas hati. Ni patut kita amostuh ni patut kita ubah, patut kita tukar cara yang kita gerbang di hari ni. Hak kita gerbang dah, hak tak lagi gerbang lagi, kita carilah sikap yang lebih molek. Kerana kita nak benda molek. Tu. Masa bagi daging seperti juga kita. Masa kita bagi daging tu beri makian juga. Kerana apa? Kerana kita tengoknya daging yang kita gerbang, kita sedekah kepada orang ni. Pergi sedekah dah hak taruh belana lagi. Tapi hak sedekah tu lain pula dah. Sebenarnya hikmat besar sekali nak beri pada fakir miskin. Nak jamu dia. Tiba-tiba daging hak kita beri ke dia. Halo kecil ya. Allah hirih nipis ya. Cucu wagi ke fakir miskin orang susah lah kampung kita. Nak beri rasa nak jatuh. Hak orang kaya besar gelap betih. Besar gelap betih. Geno tak gamo nak wagi kerana dia kaya tu wagi hak nipis tak ada gamo. Jadi pelik. Ni pun kena beki juga. Orang kaya sendiri tu kena ingat. Orang wagi daging tu terima kasih sekadar tu. Kena ingat kata orang ingat kita, tanah ingat ya orang kaya ni. Dia mau gerbang wak hari halu ya. Allah ada besar gelai lengi ya nipis ya. Tak apa dah alhamdulillah. Hak molek kata no. Ginilah pergi sedekah kau susah dah tak apalah kawan ni tak ada gapo dah. Kawan duk beli seumur dah. Mak cik mung tu kalau nak tak ada muka lain lah. Boleh kata nak minggu sekilo kadang 3 kilo kata hati tu kok Allah makan tak boleh adu suk ekor suk gapo. Tak ada kena buruk hari gerbang ni dengan orang miskin. Sebab tu orang nak sedekah kepada orang kaya, gilah tanda ingat besar tapak tangan pun tak apa dah. Ni keadaan orang kaya. Kena wipah juga. Orang nak sedekah tu.
Takut tak faham kan tak? Bila sedekah kecil ni gak weh mengepek bawa mari bapo. Allah setahun ni je. Gerebel besar ni tak ada gamuk makan lagu mana. Jadi orang nak bagi daging tu malu. Sedekah dia ni siapa ya? Kerana orang ni utama orang miskin. Hak tu tak apa lagi. Siapa tak kecek 3 bulan. Sebab apa? Dia cari sahih dia. Dia cari sebab apa tak ni? Orang kaya ni tak kecek ngaku kok mana ni? Sebab daging gerebeh itu kuih sikit. Kuih kat orang tu sesak, ada besar lengan dia tengok, ada besar gelap tih tengok. Dia tengok hari tu kuih tu, baru dia halau. Tak tegur dah lah. Ni panggil orang kaya tak erti agama. Ni kena ingat molek. Kita orang kaya kena gerebeh sedaya upaya kerok. Sedekah. Sabilillah. Tu barulah kena. Ni dak kita kaya dah nak kau kita juga. Mana orang miskin. Kita kena jamu. Boleh kita nak pergi dengan tangan kita sendiri tengok orang miskin duk makan. Allah hari gerban dekat dia tulis toko sabtih, dia nulis toko sabtih, Allah 18 ekor dalam kampung kita ni boleh 18 toko dia. Kita tengok orang kaya, orang miskin lagu mana keadaan dia. Allahu Akbar. Dia dengan bini dia dengan anak-anak cucu dia. Allah, mewahnya hari tu. Mewah, bakar gongong daging lah, baju-baju tak pakai, perut-perut banyak, suka makan daging. Ada kutu, ada singa, ada gapo. Allahu Akbar. Dia boleh buat belakang, tak biasa makan dia. Bukan dia tak boleh beli, tapi nak beli. Beramai deru di atas rumah dia. Bos kelur nak leleh mana? Pas kelur 205 dah. Nak ambil duit mana? Sebab itulah setahun sekali kita orang ada kemampuan, kita bagilah sumbangan, tolonglah orang fakir miskin. Tengok kepada orang yang paling lebih rendah lagi. Tengok orang rendah sekali lagi mana. Ni nak ajak kata kita kena ubah. Kita kena ubah sikap korban kita ni biar dikocome. Comel tu comel dah kita nak buat tak ada gapo dah alhamdulillah. Tapi beki kerana kebaikan. Panggil amal solihat. Amalan kebajikan kita. Kau comel lagi. We kena dengan kehendak Allah. We kena dengan kehendak Islam. Ni kita kena tu masalah gerbeh. Tu. Nah. Jadi gerbeh ni kita tahu sedia kala dah. Kata syariat gerbeh ni syariat yang bermula daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Yang mana hukum gerbeh syariat gerbeh ni berlangsungnya bermula daripada Nabi Allah Ibrahim dua Ismail dulu, peristiwa yang kita tahu belaka, siapa ke Nabi kita, bakit Nabi kita, sambung lagi. Tu gerbeh. Bila ni Nabi kita nak boleh ke gerbeh ni? Tahun yang kedua daripada hijrah. Tahun yang kedua daripada hijrah mulalah gerbeh. Tu tahun pertama Nabi sampai ke Madinah tak ada lagi syariat gerbeh. Baru masuk tahun yang kedua barulah panggil syariat gerbeh, raya, zakat terah. Tu panggil di tahun yang kedua bermulanya siapakah hari ni. Ni panggil gerbeh. Tu. Maka gerbeh ni nak kira kata niat dia tu, niat gerbeh ni ada dua pendapat ulama. Di antaranya pendapat yang pertama, kita boleh niat dulu. Boleh takdimkan niat. Boleh kita takdim, boleh kita mendulukan niat. Seperti dia kata supaya dengan puasa. Supaya dengan puasa. Esok lagi nak puasanya, malam ni kita niat dah. Bangun makan sahur ataupun masuk waktu maghrib, kita boleh niat dah nak puasa esok. Ada hati kita kata aku ni yakin tak dah esok aku nak puasa. Kelitahlah hati kita lagu tu, panggil berazam lagu tu, itu dah dikatakan niat puasa. Dimakia juga. Masalah gerbeh pun boleh kita niat dulu boleh. Ulama kata, ada ulama yang mengatakan kata boleh. Kita niat dulu. Tapi sungguh pun boleh niat dulu ni, biarlah lembu tu kita dulu. Lama duk niat, duk niat.
Dia bertanya, gerbang nak tahan ni? Gerbang. Lembu dah dah ke? Niat dah. Lembu tak nak cari lagi. Tu kaya sungguh. Lembu tak nak cari lagi. Dak kita kena beli lembu jadi hak kita siap dah. Jual beli siap dengan tuai dia dah. Kita pun niatlah. Gena kita gaduh nak pergi bakar, hari raya nak pergi bakar. Ataupun hari raya nak pergi jalan negeri luar umpamanya. Ataupun kita nak pergi ziarah siapa dia, tak pernah pergi lagi. Hari gerbang tak ada kita. Boleh kita tinggal kepada orang rumah kita. Kepada siapa yang kita nak serahkan kerjaan tu bolehlah. Mucaralah daging-daging tu, ambil lah sedekah orang murid makan lah. Gerbang tu aku niat dah. Boleh. Boleh. Yang keduanya niat ketika nak sembelih. Ketika nak sembelih. Orang sembelih kata mari. Mana-mana nak gerbang tu 7 orang ni derah ni lembu rebah dah. Ataupun lembu tak rebah lagi tapi dia pegang dah. Nak berebah ni. Masuk marilah. Mari pakat congok hak tua belaka dah. Hak 3 selendar dah. Niat lagu mana tu imam? Saja aku. Tu kaya sungguhlah. Niat adalah hati. Niat kena ning lembu ning segia ataupun segia dalam lembu ni aku gerbang kerana Ta'ala. Aku gerbang segia dalam lembu ni kerana Allah Ta'ala. Tu ya telitahlah hati kita, tak ada kena kata dengan mulut. Ingat dalam hati kita lagu tu, itulah. Lepas tu kena pergi jerak ke tak weh. Kau tu tengoklah mak cik o. Kalau lembu tak liar pergi. Kalau lembu liar jangan nyesebak dia. Lama tak ada gerbang kan lembu gerbang kita dulu. Usung kita pergi kubur. Kalau lembu jina boleh halah, gosok kepala nak atas belakang pun tak apa. Tu tengok keadaan. Bukanlah kena pergi jerak dak. Tidak. Kalau lembu tak ada galau tak ada kena apa ni? Lembu jinak pergilah jerak. Pergi jerak tak ada ning lembu aku gerbang segia dalam ni. Pergi jerak tu tanda milik. Tanda kata aku ada segia dalam ni. Boleh juga. Kalau lembu duk gogang dah. Dia mau tu pergi pun tak lekat dah. Duk jahit tekak dah. Kita nak pergi jerak lagi tak dia. Kita pergi duduk tepi dia kata niatlah. Sudah. Tukar sembelih kata kena. Siap dah tak ada apa dah. Lagi dia jahit. Tu nak ayat tu. Tapi hak molek comel sekali kita duduk dekat. Bila nak gerbang pakat tekan pakat pergi sikit sore tekan sore. Orang hak gerbang tu moleknya hadir di dalam sembelih gerbang saat ni tu. Hak comel sekali. Kerana Nabi bila dia nak gerbang dia panggil anak dia Fatimah, mari start Fatimah. Mari ayah nak gerbang kamu ni. Nabi panggil Fatimah anak dia. Nabi sembelih lah. Tu. Tapi kita tak boleh lah babo kita mabuk darah. Tak boleh tengok kesian kita duk bunyi setelah kita teriak dulu. Hak teri duk jauh lah, duk jauh. Tak ada pasal ya. Tu keadaan kita gerbang. Ya tu. Tu buku niat kita sudah tak ada apa. Tu. Tu masalah gerbang kita. Kerana sebagaimana hadis dalam hadis yang riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita gerbang 2 ekor kibah. Warna putih gemuk-gemuk. Nabi kita gerbang sendiri dia, Nabi kawi kaki dia meleh dah. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah gerbanglah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini, dengan 2 ekor kibas. Lagi pula gemuk molek. Aqranain, iaitu ada 2 tanduk comel. Zabahahuma biyadaihi, Nabi sembelih dengan tangan dia kedua-dua ekor ni. 2 ekor ni Nabi sembelih seorang aja. Tu wasamma wa kabbara, Nabi bismillah, lepas tu Nabi takbir. Nabi takbir dan Nabi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
Nak baca sekali ke 2 kali ke 3 kali tak gitulah. Tegak sembelih nak ayat tu. Tapi ulama dia royak dalam kitab-kitab nak comelnya hari sembelih, orang tukar sembelih ni ada 2 3 4 perkara dia kata. Yang pertama, orang nak sembelih gerbang ni, satu dia kena hadap ke belak. Perebah lembu siap dah hadap ke belak, dia hadap ke belak dah. Yang keduanya bismillah. Selepas bismillah selawatlah ke Nabi, ikutlah sekali 2 kali 3 kali ikutlah. Banyak mana. Lepas selawat ke Nabi yang ketiga apa nama? Takbir. Takbir. Tu yang keempat. Yang kelima apa nama? Baca doa. Baca doa Allahumma hadhihi minka wa ilaika, tu sekurang-kurang. Sekurang-kurang doa minta Tuhan tu terimalah. Gerbang binatang hak ya sembelih ni. Tu minta no ayat tu. Allahumma hadhihi minka wa ilaika. Hei Tuhan kami. Tu. Hei Tuhanku, Allahumma wahai Tuhanku. Tu. Allahumma hadhihi. Hei Tuhanku, ini ni, gerbang ni, lembu ni, kambing ni, minka wa ilaika, daripada engkau dan kepada engkau lah. Yang ni daripada engkau, hak Tuhan, hak mung ni ya Allah, aku beribadat kepada mung ya Allah, wa ilaika, kembali kepada engkau ya Allah. Maksudnya kita beribadat kepada Allah Taala dengan kurban ni. Lepas tu sembelih lah, gerak. Orang hak gerbang tu, moleknya pakai asuk tengok belakang gerbang. Malaikat tak ada tengok tak salah. Tu nak ayat tu. Cara-cara yang nak comelnya dalam pengorbanan kita di hari gerbang kita. Tu di antaranya. Tu. Nabi dia pernah gerbang satu kalinya tak silap 60 ekor. Ada dalam hidup Nabi gerbang 60 ekor sekaligus. Nabi sembelih saja 40 ekor. Hak lebih lagi tu suruh Sayyidina Ali sembelih. Ini nak ayat tu gerbang digalak sangat-sangat dalam Islam untuk gerbang. Untuk gerbang. Sebab tu Nabi ni nak ayat kata masalah gerbang ni. Nabi dia ayat kata gerbang ni, dia kata wajib bagi aku. Nabi wajib gerbang. Kita sunat ya. Kita ni sunat ya. Mana tak saya buat pun tak ada gapo. Tapi kita duk bimbang takut susah di akhirat esok. Dalam perjalanan ni kita takut susah. Lalu telah kita pakai gerbang, cari juga. Cari juga. Sebab tu Nabi kata man wajada sa'atan. Siapa-siapa yang ada kemampuan, orang ada duit pitih lah, ada keluasan tu, ada keluasan ni, walam yudahi, orang ni dia tak orang ni dia tak gerbang, padahal dia tak gerbang, dia ada duit pitih, dia ada kuasa, tapi dia tak gerbang. Nabi kata Nabi kata kena fala yaqrabanna musallana, maka jangan hapikan musallana, tempat sembahyang kami, masjid kami ni. Nabi larang orang hak ada duit pitih tapi kedekut, tak saya gerbang, saya ke duit pitih kira banyak. Tuan nak duduk senang di akhirat esok, saya. Maka Nabi kata, mu jangan mari sejik kun. Jangan mari sejik kun. Jangan dah habis sejik kun. Nabi marah sangat-sangat ayat tu. Ni ayat tu. Jadi kita kata bahasanya gerbang ni satu ibadat yang sangat-sangat digalakkan oleh al-Islam. Pocik-pocik, penuntung-penuntung sekalian yang berada di mana tempat, sama ada di luar negara ataupun dalam negara kita, anak petani kita khususnya yang ada di Mekah, yang ada di Australia, yang ada di Kanada, yang ada di Amerika, yang ada dalam cawak-cawak selain daripada 3 wilayah selatan ni. Di Rakyong ko, di Nakhon Si Tamarak ko, khususnya, ataupun di Bakok ko, ataupun di Chunburi ko. Kerana kita tahu bahasanya banyak hari ni anak-anak petani kita yang ada serata tepat duk ikuti dalam channel-channel nak mengaji agama, orang muda-muda hari ni demo ada terosak demo harga mahal, nak menafaatkan terosak demo ni mengaji dalam ni.
Ni. Lah ni kita ada channel baru. Nah, channel baru hari ni nak ayat tu. Sebab tu kita kena bui sumbangi nak bui kekal benda ni. Kami mengadakan channel ni untuk demi tak ada rimardatillah. Nak siapakan agama yang demo tak kena mari tempat kami. Tak kena hadir dalam masjid, tak kena pergi sejid dah. Demo buka, demo dengar lah. Tak ada dengar, petang kita kerja sibuk. Kita kata dulu hari kita buka, ada siap-siap dah. Ni satu kemudahan ibu-ibu, ayah-ayah, penonton-penonton kita sekalian. Itulah kita nak di hari ni sebarai agama kita supaya kita luas lagi. Supaya kita luas lagi. Apa yang kita tahu seko dua, kita boleh sapa. Di pondok pun banyak mengaji, di sekolah pun banyak belajar. Tapi hak ni rodiknya orang tak belajar dah. Budak-budak yang ngaji di sekolah, ngaji di pondok. Tapi kita orang tua mana pula? Allah payahlah nak pergi masjid, kena cari masa tertentu. Kena cari masa luar, masa asing. Yang kita nak cari masa nak pergi mengaji, nak pergi belajar. Payah. Sebab tu orang ngajar di masjid, ngajar di balasah, Allah tak ikat nak lahu. Kalau ada 8 orang itulah muka itulah. Tak bertambah, tak mari tu tak mari. Tapi alhamdulillah di hari ni Tuhan buka kepada kita adanya channel macam ni, banyak amo tengok. Banyak amo tengok orang ikuti. Kadang-kadang amo nak tengok orang ada ikuti live shoot selalu. Ada 1,800. Lepas tu siapa esok, siapa pagi petang harian tak nak kecek dah. Kadang-kadang beratus ribu dah petang harian. Hodok ikuti secara langsung siapa 1,000 lebih, 2,000 lebih. Ni yang duk perhati tengok. Jadi mana kata sambut teh baik hari ni, bahawasanya umat di hari ni ingin nak tahu agama. Kenapa? Demo nak mengaji tak ada dah. Sedangkan demo umur duk gila nak hari. Demo bukan duduk di kawasan Melayu, duduk kawasan jauh. Tapi demo nak tahu agama lagu mana. Demo nak patibat benda ni. Musim gerbang demo nak gerbang tapi tak tahu cara lagu mana. Nak sembelih pian mana. Niat lagu mana tak tahu. Duit pitih demo banyak, demo menego. Demo kerja banyak. Tapi nak buat jahil tak erti cara-cara. Takut saja. Hari ni alhamdulillah. Hari ni alhamdulillah sebab kita ada channel ni lah. Kita ada TV kecil kita ni lah. Kita boleh ikuti tiap-tiap hari kita nak dengar ngaji apa. Channel kita di hari ni Al-Huda channel. Itulah. Sebab tu hari ni kita tak cukup lagi kakak-kakak kita sikit-sikit lagi ni. Kita perlu kepada penyumbang. Siapa dia ingin nak kherak, alat-alat ni. Ni pun panggil untuk nak jariah ni. Untuk nak jariah. Kalau Nabi kata sedekatin jariyah, sedekah jariah. Sedekah jariah. Kita beli ni bukan buat main-main. Duk mengajar orang, duk siapa ni. Demo mati, benda ni tak mampu lagi. Duk boleh guna lagi alat demo. Okey, siapa pahala Nabi kata dalam kubur kita. Apa kita nak gapo hari ni? Kita ada harta tu boleh cari. Bukan gaji kita mahal, bukan pitih kita banyak, duk buat benda-benda tak pakar banyak mana. Duk beli benda tak pakar banyak, duk khenak banyak mana. Mutu kereta banyak mana. Buat serami rumah banyak mana. Tapi sedekah mengaji tak ada. Ni kita kena muhasabah diri, kita kena sedar bahawa hari ni. Sebab tu hari ni alhamdulillah. Ni dogo-dogo je ni. Kita boleh laisuk dia. Boleh cacak suk demo kodan ni ya, kodan ni. Tapi kekurangannya banyak lagi kita ni. Tepat hak tubik daripada soalan orang tanya tak ada lagi gapo kita ni. Kita perlu kerana kita baru. Kita berdiri tertapak kaki sendiri. Tu. Nak ayat atas sekolah yang kita ada hari ni alhamdulillah. Kita bertepak di Lalo ni. Bertepak di Lalo. Stesen kita di Lalo. Di Lalo tepi jalan besar. Tempat kita ni boleh singgah. Sebab tu hamba berseru kepada Pak Cik Pak Ngoh, khususnya kepada kampung-kampung yang berhampiran dengan Lalo ni. Dengan Lalo ni. Ada Pak Cik Pak Ngoh tak ada gapo dah dia nak ngaji dah, tak ada kerja apa dah. Boleh mari hari mengajar mari sini. Mari hadir dalam majlis ni. Tempat hamba nak mengajar ni. Pak hamba nak kecek ni. Kerana stesen kita ni luah. Stesen kita ni teluh dalam 200 orang. Boleh ikuti, marilah di sini. Hari mengajar. Pukul 2 sampai pukul 3:30. Ni ruangan kita. Sebab tu hari ni
Pocik panguh kita hak kampung berhapir lah. Berasa nak ngaji kitab, beli kitab boleh menadah no ayat tu. Nak dengar ceramah boleh dengar ceramah. Ni nak ayat tu boleh sut ayat tu. Ni alhamdulillah. Berharap kepada penyumai-penyumai kita senap senunaikan. Nah, kita boleh katakan gapo ni rekan kita ni? Panggil sinar hidayah. Sinar hidayah. Sinar hidayah kerana Al-Huda channel. Kerana nak buat panggil sinar hidayah, sinaran cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak masuk ke dalam hati siapa-siapa yang ikuti yang menuntunkan rancangan kita di pukul 2 petang setiap hari, dan setiap babo-babo dan tuan-tuan guru dan ustaz-ustaz, kiai-kiai yang mari duduk sini nyetok sini. Ini adalah hak umat Islam. Bukan siapa dia milik dak. Siapa dia ada kemampuan boleh dah. Nak khidmat nak gapo. Hari ni kami khidmat tak ada. Tidak ada bayaran, tidak ada gapo, tidak ada sagu hati, tak ada gapo. Peri kosong-kosong tak ada gapo. Lillahi taala. Ni alhamdulillah kami boleh bentukkan satu channel no ayat tu. Dengan berdiri dan tapak kaki sendiri. Ni alhamdulillah boleh kita berjalan sampai ke hari ni. Tu kita kecek teteh sentuh ibadat korban kita sikit sebanyak. Ibadat gerbai kita sikit sebanyak itulah kita boleh sentuhnya. Tu. Baik, sikit lagi. Sikit lagi. Masalah hikmat gerbai ni. Saat ni kita royak dah hikmat gerbai ni tak lain, tak bukan ialah untuk nak tolongkan orang-orang miskin. Untuk nak beri musaadah ke dia. Nak beri musaadah kepada fakir miskin di segi makan kehidupan dia walaupun setahun sekali. Jadi dalam agama Islam ni agama suci. Jadi Tuhan ni buat juga nak jagakan hamba-hamba dia yang beriman. Orang Islam ni adanya perundangan dia, ratamanun dia. Dasar dalam kehidupan manusia ni nak kata ada 1 tahun, ada setahun sekali, ada hari tertentu 2 3 4 hari ni lah untuk untuk celong, untuk makan jamu orang fakir miskin, orang yang kurang berupaya. Boleh makan daging, celong lah, pakak wak lah, panggil. Hak anak yatim ke panggil, hak miskin ke panggil, pakak boleh makan lah. Sebab tu kemungkinan insya-Allah tahun ni kita tak ada dah. Tahun depan ni kemungkinan kita akan pungut. Pitih siapa dia nak pergi gerbel. Tak sedah kita akan buat satu tempat. Tu nak ayat tu. Kita ada pitih apa dah nak gerbel, apa duit dah 5,000 kok. Kita becu. Kita beli lembu. Nama demo niat siap lembu dah niat siap dah. Kita panggil orang. Kita bukan hodok patak pada kampung. Hak rumah sebagai itik tu. Tu. Bukan hak bata merah. Rumah sebagai itik tu kita muat kereta marilah, banyak. Ni kita kena paling kepada fakir miskin. Ibu-ibu tengok hari ni. Ni hari ni kita masih hidup lagi. Kita berasa bangga dengan dan Allah Taala beri nikmat kita. Tapi bila kita dah hilang dah nafas kita di hidung kita, bila tak ada dah cabut dah nyawa kita, di situlah kita akan belayar sorang-sorang diri. Apa nasib kita yang kita buat di dunia akan bawa bersamalah. Kita akan bawa bersama dengan kita di alam akhirat lagi ke datang. Kalau comel-comel lah. Kalau tak comel gak duk bilai saja dalam di alam akhirat esok. Mudah seksa saja dalam akhirat esok. Mudah ngeluh dalam akhirat esok. Duk minta Tuhan nak kelik semua dalam akhirat esok. Apatah lagi nak ayat tu orang yang ada kemampuan tak menunaikan hak-hak dia nak ayat tu. Sebab tu kita di hari ni sama-sama cari kesedaran. Tak ada dah kita kerja buat nak tu. Kerja tak ada mesti gaduh. Apa tak leh kalau kita nak ibadat. Ni kita kena mikir besar. Nah, setengah-setengah orang kita, anak tani kita sampai ke Eropah. Siapa Sweden, siapa Jerman, siapa Kanada, siapa Australia, siapa ke Mekah, siapa negeri-negeri Arab, macam-macam berada anak tani gitu, kaya raya dah. Tak leh kan nak wisu mengi banyak ni. Allahu Akbar. $100 ni 3,000 lebih dah.
Pas $100 awak colek gigi je. Orang di luar negeri nak ayat tu. Gaji beribu-ribu dolar. Ni kita kena mikir nak ayat kata ni ibadat. Tak ada dah. Ni lah kita nak tupai di akhirat lagi ke datang. Mudah sekali. Orang nak wisum mengik selalulah di nombor telefon, nombor akaun, dia akan masuklah situ. Tak ada kena kafir, tak tahu apa dia. Lillahi taala, ya Allah. $10 ya Allah. $100 ya Allah. $300 ya Allah. Ni sebagai bekalan yang kita nak gila kita. Tak ada kena gapo dah. Tak ada kena gapo dah. Nak gerbel pun tak ada kena gapo dah. Bui apa ni kalau lembu ada siap dah gak. Bui sumeng ngepuk niat perut dan dah tak ada gapo dah. Duklah mana pun tah dunia ni nak ayat hari ni alat canggih. Ni apa panggil ukat. Peluang besar bagi kita untuk kemudahan kita nak buat amal ibadat hari ni nak ayat tu. Dimakai juga orang kaya-kaya kita boleh buat dah ni apa nama? Cuba kita sanggup anak-anak kecil yang duk ngaji tahfiz di sekolah tahfiz. Dia ni susah lah, orang sesak tapi nak ngaji tahfiz lah anak dia. Boleh bayar kata tak boleh bayar, bertai sama-sama dah. Bayar sebulan bertai, 2 bulan tak boleh bayar. Cuba kita orang kaya bayar dia. 1,000 sebulan sampai budak dia habis 30 juta. Ni puak kita banyak benda-benda yang kita boleh buat di hari ni. Tak ada jadi apa-apa ni kita. Ni tengok. Kerana tengok datuk-datuk ke Malaysia. Orang kaya-kaya ke Malaysia macam ni. Dia sanggup orang belajar. Dia bagi sumenge kepada orang belajar. Ni dia tak sesat. Dia nak ingat Quran tak ingat dah. Tapi pitih dia boleh sanggup orang ingat Quran 30 juz. Apakah orang ni di akhirat lagi kata Al-Quran 30 juzuk. Kalamullah yang duduk dalam hati manusia dengan sebab kita. Dia ni mengaji boleh 30 juz. Kita lah sanggup dia ambil A sampai Z. Ni nak ayat kata sumenge banyak sekali nak ayat kita peluang untuk kita buat kebajikan nak ayat tu. Banyak di antaranya. Tu ibu-ibu dan bapa-bapa, penonton-penonton kita sekalian, yang dihormati Allah, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya apa nama hikmah? Yang keduanya hikmahnya ialah tak lain tak bukan ulama dia kata juga. Hikmah yang kita gerbel ni apa nama weh? Hikmahnya ialah tak lain tak bukan nak menghayati peristiwa agung, iaitu sejarah Nabi Allah Ibrahim 2 beranak 3 beranak, iaitu melalui cabaran Allah Subhanahu wa taala. Tuhan cabar dia, Tuhan uji dia besar. Kena sembelih anak raya dan gerbel. Maka kita gerbel hari ni untuk nak menghayatikan sejarah peristiwa besar saat itu. Tu ulama kata. Yang ketiganya apa nama? Yang ketiga ulama kata litakfiri sayyiat. Kerana kita nak kifaratkan dosa-dosa kita. Hani ingat ibu-ibu penonton-penonton sekalian, kita ni banyak dosa. Tak siapa yang ngaku kata tak ada dosa lah. Orang ngaku tak ada dosa, tak orang bodoh sekali. Kita ni banyak dosa. Bila kita banyak dosa, apakah di antara kita nak hapuskan dosa kita? Maka gerbel setengah daripada untuk nak menghapuskan, nak kifaratkan dosa kita. Ni di antara hikmah yang kita boleh gerbel hari ni. Rasanya cakap tu gerbel ni minggu depan kita setuh pula sikit. Daging gerbel lagu mana kok mana, boleh pergi ke orang asing ke lagu mana. Tu nak ayat kata insya-Allah taala. Dan masalah benatan-benatan ni lagu mana, kita akan setuhlah minggu depan pula insya-Allah. Kita nak masuk ke kitab kita pula ada sikit ni. Kerana kita baru saja kitab kita ni bermulanya. Alhamdulillah. Kita masuk ke kitab kita sikit. Kitab Nuqtatul Mazahib yang amo duk cerita kata duk cara fardu apa ni? Duk cara tetap ambil air semaya. Dan juga cara apa dia? Tu.
cara membatalkan air semaya dan rukun-rukun semaya. Tu di atas khilaf pendapat, di atas khilaf mazhab, sekadar-kadar cara ringkas. Nak kita tu tahu sikit-sikit tak apa dah. Pasal apa tu? Tuan kita ni hasrat dia nya nak orang kita ni reti sikit-sikit masalah mazhab-mazhab. Supaya apa? Kerana orang kita di hari ni kejahilan mazhab ni lah. Jadi gegep besar, jadi balah besar. Jadi balah besar. Kerana sejak daripada dulu sampai sekarang lah ni, orang mah kita ni tak ada benda lain. Duk kira mazhab Syafi'i. Semaya cara mazhab Syafi'i, gerbel cara mazhab Syafi'i. Menikah kahwin bercerai mazhab Syafi'i. Bila dengar di hari ni banyaknya pengajian, banyaknya orang-orang kelulusan saat itu, wak klik mari hukum, tak serupa dengan dalam negeri. Tak serupa dengan kita biasa dengar. Orang hak bui pun tak ada bui penjelasan. Royak kata tak apa boleh. Tu geger habis licin. Siapa dia geger? Iaitu orang kampung. Orang kampung dia tak mengaji, tak belajar, dia buta huruf. Dia tahunya terima je. Dia kata boleh. Dia kata tak boleh. Pakut mana pula dia ni kata boleh, dia kata tak boleh pula dah ni. Hasil ni lah panggil celarunya ummah di akhir kebelakangan ini. Sebab itulah we biasa dengar. Bila demo tak serupa dengan kita kena picerna dulu. Tanya demo mazhab mana, demo ayat itu tu lagu mana tu? Mazhab mana bahasa semaya gerak be mulut sikit tu. Lidah tu dia tidak lidah pengen makan nasi panas juga apa nama tak ada bunyi suara ni. Tuai pun tak bunyi kok mana ni. Jadi kena royak, kena nyata. Sebab tu hari ni kepada yang mempunyai ilmu, ustaz-ustaz ke, tutup guru ke, boleh kita cerita jadi leik sikit kepada orang-orang kampung, hak kita duk mengajar, hak kita duk wis sendiri tu, hak lebih molek lagi hari ni. Jadi luah sikit. Orang ni pergi masjid, tepuh dengan bini dia, datang pergi semayah dah takbir Allahu Akbar, pelik lah dia ni. Tu kena wujud tahu. Tu. Kerana orang kampung kita nak ambil salah tak boleh dia. Bukan dia reti, dia orang nurut. Maka orang turut tu. Hak tu lah hak kita kena wujud tu sekali. Kerana sejak dulu tak ada benar berlaku lagu ni. Bila berlaku lagu ni, orang celaru habis licin lah. Lagu mana yang ni cerah dah 3 kali dah. Gena tak ada buta weh. Boleh duduk sekali tak ada gapo pula. Kok mana pula dah. Dah tu talak 3 dah tak ada gapo weh. Tak ada nikah dengan lain gak. Pakai duduk pula. Lagu mana ni? Macam-macam hari ni banyak sekali. Sebab tu hari ni kita kena pakat-pakat jaga. Kerana semua saat tu nak sebar ilmu agama. Nak mencerahkan ummah. Nak menyinari ummah. Bila ummah tu faham molek dah, bolehlah kita kecek ummatan wahidah bolehlah. Hari ni tak kena kecek ummatan wahidah kelerak tabak habis licin. Kita kecek bau saja je. Bukti-bukti yang kata umat kita tak satu hari ni banyak sekali. Ni kecek mudah tapi nak buat ni payah. Sebab tu hari ni ke arah tu dulu. Kalau tak boleh menyatu pada para orang depan tak nak kecek. Bila cabai nak ya mana? Cabai tu kena jadi so dulu. Barulah dia tu boleh jadi so. Kalau lah cabai dia jadi pak, dia jadi gapo tak boleh nak buat. Sebab tu kena ada kesepahaman. Begitu. Mung duk hukum ni mazhab mana mu duk kata gitu tu. Orang pakat deru dah tu. Geger belaka dah tu ke mana tu. Mu tolong royak katalah. Kenyataan tu kena royak. Kerana sini apa panggil lubuk Syafi'i. Mana ada gapo lebih kena royak. Ni mazhab Maliki ke wewak ni lagu ni. Tu. Mu semaya tu lagu mana tu tayak mu tu nampak jari telunjuk la tu. Kena royak bah. Jangan orang buat tu kita tanya hak tak reti. Kita tanya orang hak semaya tak ada lalak. Dia jawab tak boleh lah. Kena mai tanya embah nak tanya orang hak royak tu lah. Pasal gapo ambil di mana lagu mana. Nabi buat pian mana kena royak habis. Tu penjelasan kita di hari ni. Barulah kita tak ada balah. Tak jadi balah seni.
Nah, tu nak ayat ni. Barulah tu panggil ke arah ummatan wahidah. Kata lagu tu saudara ayat lah kecek saja ya. Keceklah pak baku, pak king pun tak jadi nak buat gapo. Nah, tu. Baik. Hari ni kita masuk kata qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kata penyusun kitab selepas pada bismillah dah, alhamdulillahilladzi faradhas salata ala ibadihil mu'minin. Alhamdulillah artinya segala puji itu bagi Allah, alladzi faradhas salata ala ibadihil mu'minin. Allah yang memfardu ia Allah akan semaya. Tuhanlah wajib semaya, Tuhanlah fardu semaya. Tu ya fardu saat ni tu fardu kepada siapa dia? Ala ibadihil mu'minin, di atas hamba-hambanya yang mukmin. Tu. Jadi gapo nak ayat sini? Segala puji bagi Allah. Allah mana? Allah lah yang fardu semaya. Fardu semaya kepada siapa dia? Di atas orang yang mukmin, orang yang beriman. Orang yang beriman. Tu orang yang beriman. Tu. Jadi nak royak tuan kita ni kata dia terima kasih ke Tuhan. Segala puji bagi Allah. Terima kasih ke Tuhan. Tuhan mana kak? Tuhan hak wajib, hak dia wajib semaya atas kita ni lah. Tuhan tu aku terima kasih tu. Tu nak ayat kata. Jadi segala puji bagi Allah ni. Jadi kita orang mukmin, orang Islam, orang beriman kepada Allah Taala, kita kena terima kasih kepada Allah Taala. Kita kena terima kasih kepada Allah Ta'ala. Dialah yang suruh kita semaya. Dialah yang fardu semaya ke atas kita. Sejak daripada dia turun daripada Isra' dan Mi'raj, mula daripada hari itu sampai ke hari ini, maka semaya dah menjadi fardu di atas orang mukmin. Tu. Tuan kita kata segala puji. Tu. Geno boleh kata segala puji. Boleh kata segala puji. Bunyi kata puji ni banyak ni. Berapa tak ayat tu? Puji bagi Allah. Puji itu bagi Allah. Tak ada kata segala puji. Tengok ulama dulu dia nak terjemah ni, dia ada kaedah dia. Dia ada kaedah dia. Jadi Allah dia saat ni tu nak royak kata dalal tak dalal ilmu dia. Jadi bubuh segala puji. Sedangkan lafaz tu alhamdulillah tu mufrad ya. Puji ya. So ya kepujiannya. Tapi dia kita terjemah segala puji. Kerana gapo? Oh, kerana jenis puji ni banyak. Sabit ya buh segala puji. Lebih-lebih lagi dia kira pula tu. Alif lam pada alhamdu tu, alif lam gapo nama? Tu. Nampak ya mufrad, tapi alif lam tu mengandungi makna gapo? Sebab tu dia kata segala puji. Jadi jenis-jenis puji. Tu bagi Allah. Apa jenis puji? Yakni segala jenis puji saat itu klik Tuhan belaka. Ikutlah puji dia, mak puji tayyib klik Tuhan. Tuhan puji tayyib klik Tuhan. Tayyib puji Tuhan klik Tuhan. Tuhan puji dia sendiri pun klik Tuhan. Tu segala puji. Kerana jenis puji saat ni tu panggil ni kembali kepada Allah belaka. Jadi jenis puji ni banyak. Sebab tu terjemah segala puji. Tidak kita nak ambil mana segala puji kok mana? Ya kira ilmu yang ada dalam dada dia ni ayat tu Allahu Akbar. Ulama kita tak tahu benda tu. Hari ni kita nak baca kitab-kitab ulama je. Nak baca tak erti dah. Tak usah nak korek Quran dan hadis. Kita jangan duk perasan hari ni. Hari ni kita kena ngaji, kita berguru kepada guru. Jangan duk baca sorang kita sudah sorang kita. Kena berguru nak ayat tu. Sebab tu dalam Islam ni sanad ni penting sekali, sanad ni. Sandaran kita mengaji mana Quran, ngaji guru. Tu guru mana? Nu guru sini. Nusuk di Rasulullah. Tu sanad nak ayat penting. Tu. Sebab itulah kita di hari ni kena berguru.
Jadi ulama dia kata segala puji bagi Allah. Nah, segala puji. Berarti apa segala puji? Nak royak kata puji ni banyak. Orang ngaji pondok dia reti lah pak cik-cik. Nah, ni kita ngaji kapung, ngaji orang tua dah ni amo tak ada royak mana lah. Benda-benda lagu tua tu takut jadi belik. Hak naknya kita puji kepada Allah Taala. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Terima kasihlah ya Allah, mujulah mu tak mati lagi ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah mujulah mu makan ya Allah. Kemarin kita dah harap dah kata terima kasih kabu, hari ni mula kasih kabu pula ngata lebuh ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, boleh nyawa lagi ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, mujulah tak tadi covid ya Allah, tidak berat takut oleh kubur dah ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih. Naknya terima kasih. Nak royak kata kita sebagai hamba dia ni kita kena banyak berterima kasih kepada Taala. Tu hak kita nak pakai nak guna tu pagi-pagi. Jangan terlupa hari-hari ni alhamdulillah banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan kata alhamdulillah kenyek. Kalau tak kenyek lapar menata sungguh. Tak sih lagu tu. Jadi kita macam mana pun kena alhamdulillah. Tu yang kita di hari ni tak ada. Kita sebagai hamba dia demi ke sakit ke gapo ke bala apa ke alhamdulillah. Tu dah hak kita sebagai hamba Allah Taala. Lepas tu ulama mari surah alhamdulillah puji ni banyaklah. Satunya puji hadis bagi hadis. Tu nak royak. Puji hadis bagi hadis. Nama dia pocik-pocik weh. Tak usah nak gaduh lah benda tu. Tak usah bahasa pelik lah. Nama bahasa pengajian ni kalau tak pakai puji hadis bagi hadis. Apa hadis? Hadis mana baru? Yakni sama-sama kita puji kita. Mamak puji ke tayyib. Mamak kata tayyib ni kok dah kita gimuh dia mula selalulah Allah baik sungguh. Dia kelik juga we ngaderia kahwin lagi deria butir lagi ngana wi kuah nak wi seralah kita gi ngamutu tak tahu nak wi banyak itu lalu dengan nyo lagi nyo kulit hidup kulit kote pun ada kena klip lakon tak leh tayi kok tu bunyi kata nak gi gali ubi kayu pula dah nak bawa kita dah lah kita sepok gila dah katung kok indah mujur tak kalah tah belakang kita uji kerana dia baik dengan kita. Ya baik lah gitu. Dia jamu nasi gapo tu lah. Bawah sungguh lah tayyik ni kok. Tu kita puji sesama kita. Atau kita puji ke anak dia tu. Dia tu puji ke anak kita. Demo puji kita, kita puji ke demo sesama makhluk itu. Sesama makhluk benda baru. Tak ada kira kita puji ke siapa dia. Semua tu klik pada Allah Taala juga. Tu alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Klik kepada Allah juga. Kerana kita siapa dia ni Tuhan menjadi belaka dia tuanya. Dia tuanya. Tu. Yang keduanya puji hadis bagi qadim. Puji hadis bagi qadim. Lagu mana puji hadis bagi qadim? Iaitu kita orang baru puji Tuhan. Tuhan qadim sedia kala. Kita puji ke Tuhan. Lagu mana? Allah dan nak hari dah ke? Allah hari ni kena weh. Jadi sungguh hari ni. Budu buah deria. Peta baru gahaib. Jering kat kepala humbuk. Makan bodoh-bodoh. Ikan anak selaya goreng buh garai kunyit. Makan banyak. Allah alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita puji ke Tuhan. Terima kasih Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Mu peru aku lagi. Mu jaga aku lagi. Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Aku boleh hidup sehari dua lagi. Banyaknya mu nikmat aku ya Allah. Kita puji ke Tuhan. Klik Tuhan juga. Kan hak dia. Kan hak dia. Tu dua. Yang ketiganya apa nama? Puji qading bagi hadis. Puji qading bagi hadis. Tuhan puji kita. Ada juga Tuhan puji hamba dia. Ya ada. Ada. Tuhan puji hamba dia. Tu kan kita berjuru.
Oh, kita banyak bertaubat kepada dia. Kita banyak ibadat kepada dia. Tuhan puji pula dah hamba dia macam ni. Ha tu. Ha lagu mana? Bagaimana Tuhan? Nah, Tuhan ada royak ni'mal abdi innahu awwab. Secomel-comel hamba aku yang banyak bertaubat kepada Allah Taala. Jadi orang suka minta taubat dengan Allah Ta'ala, orang suka bertaubat dengan Allah Ta'ala ni, Tuhan puji sungguh. Tuhan kena. Sebab tu kita kena taubat Allah Ta'ala. Sebab tu malam-malam kita kena akad tangi. Malam-malam kita nak kat tangi royak Tuhan, mengadu hak Tuhan, ya Allah Tuhan aku, ampunlah dosaku ya Allah. Ya Allah ampunlah dosaku ya Allah. Dulu aku muda-muda ya Allah tak ada nak ngaji ya Allah, aku lobe ya Allah. Aku lobe belaka ya Allah, 3 cawak ni aku gak peraik ya Allah. Tadi aku tak sedah ya Allah, mujumu tak mati lagi ya Allah. Ampunlah dosaku ya Allah. Kalau mu tak ampun siapa dia nak ampun ya Allah? Mu Tuhan ya Allah. Aku dah yakin ya Allah mu Tuhan ya Allah. Orang lain buat tak selesai ya Allah. Mula selesai ya Allah. Selesailah dosaku ya Allah. Aku tak sedah ya Allah. Aku perik dah ya Allah. Aku nak tupu padamu dah ya Allah. Aku hamba-Mu ya Allah. Aku bertaubat padamu ya Allah. Aku tak sedih ya Allah. Letaklah aku orang yang molek, yang soleh ya Allah. Jadilah aku ni husnul khatimah ya Allah. Orang banyak bertaubat. Bila orang banyak bertaubat lagi Tuhan kata gini, Allah, ninglah hamba aku hak secomel-comelnya. Ni Tuhan pujikan kita sebagai hamba. Tu nak ayat kata. Orang dia dapat kepujian Tuhan tak kena kecek dah. Ni. Maka Tuhan puji kita, klik dia juga. Hatu lillah tu. Alhamdulillah. Lillah kerana Allah, bagi Allah. Jadi klik kepada Allah Taala juga. Tu apa panggil apa tu? Apa panggil puji Tuhan, puji kita, puji coding bagi hadis. Puji coding bagi hadis. So lagi nya ulama kata apa? Puji coding bagi coding. Puji coding bagi coding. Gapo nama puji coding bagi coding? Iaitu Tuhan puji diri dia sendiri. Tuhan puji dia. Kita tak boleh nak puji diri. Tak comel. Sifat manusia tak boleh puji diri. Tuhan marah. Kerana apa? Mung cara puji diri mung ni banyak kekurangan lagi nak puji apa? Tuhan tak apa dia puji pun dia kesempurnaan. Dia ada sifat kesempurnaan bagi dia. Dia jadi Tuhan, tak ada dah lebih pada dia. Sebab tu dia tak salahnya dipuji diri. Kita ni ada kelemahan, tak cukup ni. Datang tiba-tiba kita puji diri, tak boleh. Sifat ni sifat Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh nak guna kita orang hamba dia ni. Jadi besar diri, puji diri, tepuk dada. Tengok kawan. Siapa dia boleh lawan kawan? Tak ada dekat apa ni. Payah siap dah. Tak boleh lagu tu. Tak boleh lagu tu. Bukan sifat makhluk, sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka macam mana Tuhan puji dia sendiri? Tuhan duk ceritanya, Tuhan duk cerita dari akhirat esok tu. Bila manusia siap berlaku di akhirat esok, Tuhan akan tanya, limanil mulkul yaum, di pada masa esok. Bila kita berada duk ladung di pada masa semua topek sia Cina kabur keling putih orang hitam semua dan berlaku dah, Tuhan cabar kita, Tuhan tar kita. Tuhan cabar kita pada hari itu. Tuhan tanya, hari ni siapa dia ada lagi duk kedebel? Allah tak dunia itu banyak orang kedebel. Orang tu Amerika kedebel, Suria kedebel. Orang tu kedebel, orang ni kedebel. Tuhan cabar kita, Tuhan tar kita di pada masa esok. Tuhan kata kena, limanil mulkul yaum. Hari ni siapa dia milik? Hari ni siapa dia crown? Siapa dia crown hari ni? Siapa dia milik hari ni? Siapa dia kedebel hari ni? Tak dunia dulu jangan bucutuk orang tu crown. Bucuni orang ni kedebel. Tak boleh nak buat main katak demo lah. Dia kedebel. Sakar dia, hanelai dia. Penuh pernah dengar kemegahan hidup dunia. Bila mati esok, manusia ada semua di pada masa esok. Tuhan dengarlah suara di atas. Suara Allah Subhanahu wa taala. Limanil mulkul yaum. Hari ni siapa dia milik? Hari ni siapa dia crown? Bunyi kata sedap sangat dekat dunia dulu. Dia tu crown, dia ni crown, sini dia ni crown. Wah, hari ni dia crown ni. Munduk sini belakang dah sia topek Melayu Cina kabur. Tak ada dia senyap belakang. Tak ada dia berani. Tak ada dia berani. Lepas pada tu dengar suara pula lillahil wahidil qahhar. Tuhan jawab sendiri.
bagi Allah yang mengerasi hari ni. Apa? Tuhan lah kedebe hari ni, nak lawat aku tak boleh dah. Teranglah. Ni Tuhan puji dia sendiri. Tak ada orang nak lawat, tak ada orang nak kedebe, tak ada orang hanelai cakap, tak ada dah. Tu bila lah kita duduk di pada masa Isyak, Tuhan cabar kita, Tuhan kata kita. Hari ni siapa dia lagi kedebe? Siapa dia lagi kedebe sedap? Tak ada seorang habuk jawab. Hoduk kedebe atas dunia mampu duduk di belakang. Hoduk buat nyanyi orang Islam, duk bunuh orang Islam mana? Royaklah Amerika mana? Terang tak terang, John Baker tak John Baker tak royaklah. Tak berani nak jenguk belakang, tak berani jenguk belakang. Tuhan kata hari ni lah akulah orang yang mengerasi dah hari ni. Hari ni lah aku kerong semua, tak ada siapa dia kedebe. Tak rak belakang pun. Dia berlaku nak jatuh. Ni Tuhan puji kata dia ni lah kedebe nak jatuh. Ni. Jadi segala-gala puji, pesing puji saat itu klik kepada Allah Subhanahu wa taala. Klik dek nung belako, klik dek nung belako. Tu klik dek nung belako. Tu hak nabi kita apa ni? Hak Tuhan apa ni, hak ulama tafsirkan segala puji bagi Allah. Yang nak ayat kata kita ni kena jangan terlupa ke Tuhan. Kita orang Islam ni kena puji Allah. Katalah alhamdulillah tu banyak. Kata alhamdulillah banyak. Kerana puji ni tak ada dah, Tuhan kenalah. Tuhan kena, lepas tu kita pun layak. Sepatut kita puji ke Tuhan kerana dia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Munglah segala-gala ya Allah. Aku minta kamu ya Allah. Dalam dunia ni minta melaka ya Allah. Munglah cuai segala-gala ya Allah. Tak ada orang kuasa padamu ya Allah. Tak leh orang nak alih ke kanak-kanakmu ya Allah. Bila mu qada dan qadar kepada orang tu lagu tu lah ya Allah. Anak kecil duduk di mu belaka ya Allah. Sakit demam susah payah duduk di mu belaka ya Allah. Kita faham kata ning lah apa panggil Tuhan sejati. Tuhan yang patut kita puji sekali tak ada dah. Ni nak ayat kata segala puji bagi Allah. Naknya kita jangan terlupa iaitu puji dan puja ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu pocik-pocik nak ayat kata sidang penutung sekalian. Tu kita naknya. Nak royak suruh kita puji Allah Taala. Kerana puji ni apa panggil apa ni? Tasbih ni. Tasbih, tahmid, tahlil ni, nak ayat takbir ni, nak ayat tu satu ibadat besar juga. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi satu amalan. Bagi lepas kita sembahyang subuh, kita berzikirlah. Subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebelum kita nak pergi kerja, nak celak mata, pergi makan nasi kerabu, kita puji Tuhan dulu 33 kali. Baru start kereta, start motor, jalan kita. Jadi kita bukakan otak kita, bukakan pekerjaan kita tu mula dengan zikir kepada Ta'ala. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Semoga dengan kita berzikirlah menyenangkan hati kita. Boleh berzikir 33. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali, 34 kali. Jadi 100 nak ya tu. Ni waktu subuh je boleh lagu tu lah. Kita nak kerja pula, nak kerja sampai apa tengah hari nak apa gelap. Hati kita tak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi 2, 3, 4, 5 ni Nabi Ibrahim pesan ke Nabi kita. Nabi Ibrahim dia pesan ke Nabi kita ketika dia jumpa di langit yang ketujuh dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Winjan Nabi Ibrahim duduk di langit yang ketujuh di malam Isra' dan Mi'raj. Ada hadis Nabi kata, laqaitu Ibrahima. Aku jumpa dengan Nabi Ibrahim di malam Isra' Mi'raj. Nabi Ibrahim tanya, royak kat aku, Muhammad mu nak turun dah ke? Kata di Nabi, ya nak turun dah. Aku nak pesan sikit, hei Muhammad. Apa? Royaklah mu turun ni. Mu turun ke alam dunia ni siapa ke salat aku semua kepada umat-umatmu. Yang kedua, royaklah pada umatmu, hei Muhammad, biar wak kebun lebih banyak. Tengok Nabi Ibrahim. Pesan ke Nabi kita di mana sana. Buat kebun lebih banyak. Nabi tanya, kebun apa ya Ibrahim? Dia kata, tanah syurga ni subur. Tanah syurga ni subur. Lagu mana buat kebun?
suruh umat mu ni ucap banyak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tu di antara hadis Nabi yang Nabi duk cerita dia jumpa Nabi Ibrahim, dia pesan lagu tu. Suruh buat kita umat Nabi Muhammad ni ucap banyak. Kerana apa? Kerana setiap kali kita ucap benda ni sekali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Tuhan wi tumbuh satu pokok dalam syurga. Tu dimaksudkan kebun. Dimaksudkan kebun hak Nabi Ibrahim royak tadi tu, satu pohon dalam syurga selalu dah. Tak ada kena jiru, tak ada kena berbaja, tak ada kena legah umi dah lah. Bila ambil ni, berarti esok Tuhan akan beri kita. Tuhan akan tunjuk tu, hak budak menaneh gitu tu. Ingat tak? Lepas maya subuh budak menaneh tu. Tu mula-mula menaneh 8 orang je. 8 kali kata, lepas tu berat takut lain. Sebab tu kena kata banyak, kena kata banyak. Sebab tu kita pagi-pagi kena subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sepahung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 2 pahung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 pahung. Tu ayat tu. Lepas tu kita mudah kopi. Berapa orang pagi ni Nemo tanah habis dah ke? Tanah habis dah. Tahu tanah ni itulah. Dah 20 orang lebih. Bini suruh hari ni boleh asyik gabu. Tak apa dah. Kita menangis sendiri, kita cek sendiri. Kerana benda tu Nabi Ibrahim ayat tu, dia tumbuh pun supaya kacang hijau naik. Supaya kita tambah kacang hijau, tak naik dah. Lepas tu ada besar. Tak mati dah. Kita nanti pergi ambil dalam syurga esok. Tak nak kita banyak. Tak usah berubuk lah atas dunia ni. Orang sesak, tak usah berasa hati lah. Tak usah kecil hati lah, tak ada serai hebuk ku. Tapi mu banyakkan amal ibadat. Mu banyakkan berzikir dengan Allah Ta'ala. Mu kuatkan ibadatmu. InsyaAllah tanah mu besar. Tanah mu banyak. Mu nak milik berapa ribu rai, berapa ratus ribu rai. Baiklah. Tak ada bubuk dengan siapa dia sana. Tak ada pasal je. Kita duk kaca tomok tak dunia. Sampai masker setara demo. Tomok lajak. Tak ada pasal-pasal di akhirat esok. Badi besar. Ni nak ayat tu. Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim ayat dah. Buat kebun. Sebab tu tanyalah, berapa patah kita kata tadi. Kalau kata 100, berarti kita 100 dah kita tanya. Tak ada kata buruk akal siap lah. Kena Allah contoh ni weh. Makin hari itulah ni, wali nak balik dah kali ni. Dah. Subuh molek. Tu Nabi Ibrahim pesan ke Nabi kita, supaya kita buat kebun ni banyak. Maksud kebun tak ni? Tu buat kebun di syurga. Hani tanim di syurga. Bila kita ngaji lagu ni, kita buatlah dua apa nama dak cakap apa serta. Dak cakap tahgir dua apa nama. Kita kata banyak subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan kita boleh kata setiap masa. Kita kerja tak ada apa. Orang kerja di rungan, kerja akak seming, kerja akak bata, kerja subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bandung. Tak apa dah, boleh dah sepahung syurga esok. Duit hak gaji tak nak kecek berjalan terus. Ni keadaan kita yang kita nak banyakkan ibadat kita. Inilah nak ayat kata kita kena buat kebun besar kali. Tu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 400 tu. Dalam hadis Nabi ayat 400. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi sepohong dalam syurga. Lepas tu nak tahu kata mu menaneh banyak tak banyak, mu tengok mu menaneh banyak mana. Bo kata 4 kali sehari. Alah 4 pohon. Malah. Sebab itulah kita duduk saja curi-curi kata. Curi-curi kata. Kita duduk di mana? Luar negara. Duduk di Eropah. Duduk di Europe. Kita duduk kerja. Kita kerja masak ke, jadi pengakit ke, pelanggan ke, apa ni, pengakit ke, pelayan ke. Kita katalah, kita orang Islam katalah, tu sebagai amalan. Kita nak cari sejid tak ada dah. Ni. Kita orang kampung tempat tak apalah. Masjid banyak, gadi banyak, tu pun malah lagi. Hari ni cara untuk kita beribadat kepada Allah boleh tahan awak. Ni yang panggil peluang besar kepada umat Islam di hari ni. Tu. Wassalatu wassalam alhamdulillahilladzi faradhas salah ala ibadihil mu'minin
Artinya segala puji itu bagi Allah. Ya mefardu ia Allah akan semaya fardu mefardu di atas hamba-hambanya yang mukmin. Hamba yang mukmin. Orang ngaji pondok ya Iraq belaka tu nayu-nayu pun tu. Kita nak royak kata kita pujilah Tuhan. Tuhanlah fardu semaya kita. Kita ni orang mukmin beriman pada dia dah. Tu ya. Wa ja'alaha ruknan min arkani hadzal din. Artinya dan menjadi ia Allah Taala akan semaya satu rukun daripada beberapa rukun bagi ining agama. Tuhan juga menjadikan semaya ni satu rukun. Satu rukun dalam agama. Yakni kita beriman kepada Taala. Dalam rukun. Rukun apa tu? Aqimus solah wa atuz zakah. Jadi rukun dalam agama semaya ni. Tu. Nah. Tu. Jadi rukun Islam ayat dah dia. Tu. Lepas tu Nabi apa ni Tuhan kita kata lagi wa amara bil iqamati wal muhafazati 'alaiha fi kitabihil mubin. Artinya dan menyuruh ia Allah Ta'ala dengan mandiri akan semaya. Tuhan suruh kita semaya pula. Tuhan suruh semaya. Aqimus salah wa atuz zakah. Banyak dalam Quran dia. Tuhan kata wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Tu banyak sekali apa ni dia sebut dalam Al-Quran. Menunjuk Tuhan lah suruh kita ni semaya. Tuhan fardu di atas kita semaya. Tuhan tekan kita suruh kita semaya. Suruh kita ni suruh anak ahli kita semaya. Wa'mur ahlaka bisalah. Suruhlah ahli keluarga kamu dengan semaya. Wastabir 'alaiha dan hendak sabarlah di atas menunaikan semaya. Sabar. Malah sikit pun terbaiklah. Kacau lah. Kerana semaya ni nak ayat kata tak ada siapa dia berahi. Sebab tu Tuhan suruh kita sabar. Pak kita pun suruh anak-anak kita, suruh bini kita, anak kita, cucu kita, menantu kita payah nak boleh dekat semaya ni. Sebab tu dia suruh sabar. Suruh sabarlah. Ada sikit sebanyak. Kerana semaya tak ada siapa dia berahi. Semaya tak ada siapa dia berahi nak ayat kata. Tu Tuhan menyuruhkan kita saat ni akan semaya dan memelihara di atasnya, di atas semaya. So pego. Pego lagu mana pula? Jaga. Bukan pego sepuh hayat tu dak, wi upeng tu dak. Wal muhafazati 'alaiha dan jaga dan melihara di atasnya, di atas semaya tu. Muhafazah ni jaga. Jangan tinggallah. Amat-amat ti dengan semaya ni. Tu jaga nak ayat tu. Jangan duk tinggal semaya. Kata lagu tu saat itu fi kitabihil mubin. Ada sebut di dalam kitabnya yang nyata. Kata gitu tu. Kata Tuhan ni suruh kita ni semaya, jaga semaya molek. Tu dalam kitab dia nyata sekali. Biqaulihi dengan katanya, kata Allah Taala. Mana kata dalam kitab, dalam Quran kata itu hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Tu di antara ayat yang mengata bahawasanya Tuhan ni suruh kita semaya, suruh jaga semaya. Artinya, arti firman Allah Ta'ala. Dengan firman Allah Ta'ala, peliharalah kamu, hei orang beriman, di atas segala semaya. Suruh pelihara, suruh jaga semaya ni, jangan duk tinggal. Dan semaya wusta, wassalatil wusta. Jaga kata semaya wusta. Ya royak pula semaya wusta ni. Saat ni suruh jaga secara umum. Dia buat mari khusus pula. Khususnya semaya wusta. Yakni semaya asal
Lebih-lebih lagi semaya Isya. Jangan duk tinggal semaya Isya. Dan mendiri kamu bagi Allah pada hal yang taat sekalian kamu. Ani waqumu lillahi qanitin. Dan mendiri kamu bagi Allah, yakni musmaya kerana Allah. Jangan duduk semaya kerana makmum, jangan duduk semaya kerana tu imam, jangan duduk semaya kepada orang-orang yang memalu dak, semaya kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Ni lebih lagi semaya Isya. Jadi semaya Isya ni ada utama sekali noyak. Besar noyak tu. Besar. Pasal apa tu? Kemungkinan hikmat dianya kerana banyak orang tinggal semaya Isya. Banyak orang tinggal semaya Isya. Sebab tu di antara semaya Isya ni pun lebih juga. Geno boleh banyak orang tinggal kerana semaya Zuhur dia mau beradu dah. Dia mau makan nasi apa semaya Zuhur. Lepas tu kerja turun kerja semula pula saat itu berasa sebuah salah dah weh, asal masuk pula dah. Pasal malah nak pecah kain baju, nanti ngorek lalu ni orang tak mikir sini. Sambung dengan ngorek dah dia malah dah. Kerana dekat je Zuhur dengan asal. Sebab tu asal dia utamakan. Disebut pula disebut pula suruh jaga semaya Isya. Lepas tu ada banyaklah di antaranya hadis-hadis Nabi kata penukar para malaikat. Penukar malaikat ada jaga kita. Siapa dia tu? Rokik dengan Atik je lah. Rokik dengan Atik ni penukar dia nya dua masa. Di waktu subuh sekali, di waktu asar sekali. Hak jaga kita di asar kemarin tu siapa subuh ni? Siapa subuh ni? Naiklah Rokik Atik ni. Turun pula Rokik Atik lain pula. Tamnai sama juga jaga kita. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun Atik. Apa hak tubik pada kita, dia bantuk belakang Rokik dengan Atik. Dolik kanan seekor, dolik kiri seekor. Maka penukar radio ni pandangan Allah Taala ni tukar bila tu? Tukar dua masa. Masa pertama waktu subuh. Bila masuk waktu subuh lebih kurang, hak ni naik siau. Hak nu turun siau. Dah tukar. Dia jaga kita. Jaga bila? Kau cerah. Siapa waktu asar? Siapa waktu asar? Siau naik. Hak nu turun siau pula. Jaga kita kau gelak. Siapa ke subuh? 2 kali lagu itulah keadaan kita sebelum pada kita mati. Sebab tu subuh dengan asar ni ada fadilat lebih. Sebab tu subuh dengan asar tak ada dah waktu waktu semaya lepas pada subuh tak ada, lepas pada asar pun tak ada waktu tahrim dah. Tu di antara ulama-ulama yang mengatakan begitu. Tu insya-Allah wallahu a'lam. Tu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin shadiqil wa'dul amin. Artinya dan rahmat Allah dan salamnya salam Allah di atas pengulu kita Nabi Muhammad yang benar oleh janji lagi yang amin. Kita suka tu test saya oleh nak buat tu. Singgah situ dulu. Nah, minggu depan kita akan mula pula wassalatu, cara selawat pula. Cara selawat dan salam ke atas Nabi kita pula, junjungan yang besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rasanya setara mana kepada masa kita sudah pusat pada tu hari ini insya-Allah taala kita beradu di situ dulu, buat sementara. Kalau tak mati kita jumpalah minggu depan. Maka ambo banyak-banyak terima kasih kepada penuntung-penuntung yang ada di serata tempat. Tu serata tempat. Marilah kita beribadat, marilah kita ikuti dalam pengajian kita. Lebih-lebih lagi kita tidak ada ilmu agama banyak-banyak. Kita nak ngaji sekadar ni amo pun royak sekadar je ni. Royak sekadar panggil asas pentang untuk nak reti agama supaya kita ni betul di dalam ibadat kita, hidup kita dengan agama Islam. Takut jadi tuan Islam tak tahu hukum mana dalam hidup dia. Ciwik tak tahu hukum mana, semaya tak tahu hukum mana. Kadang-kadang rajin semaya tapi tak betul lah. Banyak hari ni kita tengok. Panggil semaya rupa tiru banyak sekali hari ni. Sebab tu kena belajar, kena mendengar, kena mengaji. Di mana orang ada orang mengajar, di mana ada orang mengajar, kita kena gilah. Kena gi banyak tempat kita ni. Banyak tempat kita. Hak secara besar-besar babak babak Sepanyol di jalan, di tanding, di pondok dia.
Dan Babo Mizi sendiri di pondok dia seminggu sekali. Babo Me di apa ni, di Mengebu tu. Babo Hakam di pondok dia tu duk mengajar. No ayat kata banyak dah ni babo-babo duk cerita duk mengajar. Babo Main tu duk mengajar dalam channel dia. No ayat kata hani untuk nak wi kesedaran berlaku ni, nak wi ilmu sekadar pun tak dia. Kadang kita nak mati tak ada dah. Tak jaga benda ni nah besar. Ambo royak siap-siap dah. Tak usah duk menangis lah kubur esok. Tak usah duk menangis di akhirat esok. Tuhan tak terima dah. Tuhan tak tanya dah. Kita akan sesal selama-lamanya. Itulah lebih kurang hadirin hadirat dan muslimin muslimat sidang penutung yang dihormati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka di hari ini sekadar inilah kita berada di stesen kita channel panggil Al-Huda Channel. InsyaAllah minggu depan pula di masa yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama, kita sama-sama ikuti hayatilah pengajian kita di Al-Huda Channel. InsyaAllah siapa dia ada sumeng-sumeng apa nak selalu kepada Al-Huda Channel untuk nak sempurnakan alat-alat ni, boleh ibu bapa jangan sesah. Kita ada 1,000, 2,000, 3,000, boleh kita nak apa ni, nak wi sumenge kepada nak beli alat-alat, bukan nak beli poket ni tak ada, kena kecek lagi. Nak ayat tak ada. Sampai hari ni free. Siapa dia bawa-bawa serumah tak ada, sekop pun tak ada. Serumah hak mari dia nyetak sini, tak kira bukan ambo saja dak. Baru ni kata mak ngohyah kita sendiri mari duk supaya free belaka, tak ada sagah dia apa. Hani ibu-ibu bapa, kita nak hidupkan agama, nak menghidupkan agama Allah di permukaan bumi. Sebelum pada kita pejam mata, amba belum mati, amba nak pergi ke lagu ni lah keadaannya. Sebagai jadi saksi di akhirat esok. Sepatah dua, sepatah selidah yang amba belajar di tok guru amba dulu, inilah amba nak bersapa. Tuhan kata balighu anni walau ayah. Tuhan kata sapalah kepada aku, sapalah daripada aku walau satu ayat pun tak apa dah. Alhamdulillah. Maka akhirlah amba sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.